Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM. So, cikgu nak sambung contoh yang ke-11. Kelas kita ditaja oleh I am future lah, I am future Okey, so kita sambung contoh 11. Okey, lukis objek bagi setiap imej yang berikut di bawah pembesaran P berdasarkan faktor skala berikut. Okey, faktor skala dia kita tahu dekat sini. Okey, faktor skala dia 1/2. Maksudnya imej per dengan objek. Okey, imej dia 1, objek dia 2. So bermakna dia lagi besar lah, lagi besar. Sebab sekarang ni dia minta lukis objek bagi setiap imej. So yang dia bagi pada kita ni adalah imej. So imej dia 1. Okey, bermakna objek dia 2 lah. So kita cantum je bucu dia ni pelajar. Kita cantum je bucu 1. Okey, pelajar boleh cantum bucu dia 2. Cantum je. Okey, pelajar boleh cantum lagi bucu dia. Pelajar boleh cantum bucu dia lagi. Dan bucu lagi 1 ni. Pelajar boleh cantum macam tu. Okey, so kita tengok dekat sini dulu Kalau dekat sini 3. Kat sini 3 imej dia 3. Okey, so objek dia akan jadi berapa? Dia sebab 1/2 ni. Kalau kat sini 3, objek dia mesti 6, betul? Betul tak? Betul. Okey, so kita boleh lukis objek dia 6. So mana 6 petak, ataupun pelajar letak je jangka lukis sebenarnya. Kat sini 1, so kat sini 2. Okey, pelajar letak je jangka lukis, pelajar boleh tengok. So kat sini 1, kat sini 2. So 2. So gambar dia macam ni, 2. Okey, lepas tu pelajar boleh tengok kat sini. Panjang kat sini sini ke sini. So kat sini 1, kat sini 2. Okey, so kat sini 1, kat sini 2. So pelajar akan dapat macam ni lah. Okey, akan cantum macam tu. Okey, sambung. Sama juga panjang ni pun. Panjang ni. Kalau cikgu buat ni kat sini. Okey, yang ni lah. So kalau yang ni 1, 2, 2. Okey, 2,5. Maksudnya 1, 2, 1, 2, 2,5. So dekat sini lah. So pelajar boleh, ni sebenarnya dia kena straight ni. Straight macam ni. Okey, objek dia 1, 2, 4. So automatik kat sini 8 lah. 4 dengan 4. So sini Okey, so bila kita cantum, kita akan dapat objek dia macam tu. Mudah je. Okey, dia mudah apabila kita cantum semua bucu dia. Okey, contoh macam B lah. Okey, B, apa maksud negatif tadi pelajar Apa maksud negatif? Terbalik. Yes, terbalik. So kita cantum bucu dia. Cantum je bucu dia macam ni. Okey, maksudnya ni image, automatic objek dia dekat sini. Okey, so sekarang ni dia negatif 3. Maksudnya dia kecil. Kalau dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kalau kat sini 9, automatik kita tahu dekat sini 3. So 1, 2, 3. So cikgu buat 1, 2, 3. So 3 lah. Okey, kita dapat automatik. Kalau kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 bahagi 3 dapat 2. So kita akan dapat objek dia macam ni. Kita tahu Okey, sama dengan imej bahagi dengan objek. So imej dia kalau 6, objek dia 2. So kita akan dapat 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, kenapa dia sebelah sini? Sebab dia negatif. Mudah je. Okey, settle contoh 11. Faham pelajar Faham. Okey, contoh 12. Okey, contoh 12 ni, yang ni cikgu biasa share ni, banyak kali cikgu share setiap kali kelas cikgu
Okey, jadual di bawah menunjukkan luas objek, luas imej dan faktor skala yang beredar berdasarkan pembesaran. Lengkapkan jadual tersebut. Okey, yang ni bila ada luas imej, bila ada luas objek dan faktor skala, kita guna formula apa pelajar? Ingat tak? IK to O. Okey, maksudnya imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek. K ni apa dia? K ni adalah faktor skala lah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. So dekat sini luas objek dia bagi 5, luas imej dia bagi 45. Dia cari faktor skala So imej dia 45, so 45 lah, sama dengan K. K ni faktor skala, kita nak cari K kuasa 2, kita tak tahu. Darab dengan objek, so objek dia adalah 5. So 5 bawa pergi sebelah lah, so 45 per 5 sama dengan K lah. K kuasa 2 K kuasa 2 jangan tinggal. So 45 bahagi 5, so dapat 9. K kuasa 2 bawa pergi sebelah, punca kuasa, so kita akan dapat 3. K dia adalah 3. So jawapan dia kat sini 3 lah. 3. Mudah je. Boleh belajar? Boleh? Okey, kalau yang kedua. Boleh. Okey, yang B. Formula sama, I sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek. So soalan yang kedua ni, luas objek dia dah bagi, faktor skala dia dah bagi, dia nak cari luas imej. So K kuasa 2 maksudnya 7 per 2 kuasa 2 lah. Okey, darab dengan objek dia 12. So 7 kuasa 2, 7 per 2 kuasa 2, so kita settle macam ni 7 per 2 darab dengan 7 per 2 lah. So 7 darab 7, 49 per dengan 4. So 49 per dengan 4 darab dengan apa pen cikgu ni. Okey, darab dengan 12. So 12, 4 kali 1, 4 kali 3. So 49 darab dengan 3. So tekan kalkulator, 49 darab dengan 3. So kita akan dapat 147. So 147. Okey, 147 ni apa dia? Adalah imej dia. So 147. Boleh belajar? Boleh? Okey, yang C boleh cari tak yang C? C boleh cari tak? So cikgu padam ni Okey, nanti pelajar, kalau pelajar free, pelajar print saja handout yang cikgu bagi tu. So nanti bila time mula kaji, tolong tengok balik, ada 22 contoh. Kena faham semua sekali tu. Okey, so sekarang ni luas objek. Dia nak cari luas objek, tak ada. So dia bagi luas imej 100. K kuasa 2, negatif 4 kuasa 2. Okey, so darab dengan objek. So negatif 4 darab negatif 4 berapa? 16. So 100 per dengan 16 sama dengan objek dia. Okey, so 100 per 16 ni kita bahagi teruslah. 100 bahagi dengan 16. So pelajar akan dapat 6.25. So dekat sini 6.25 objek, 6.25 adalah objek dia. So cikgu saya mark sikit 6.25 So betul jawapan dia. Boleh belajar setakat ni boleh? Boleh? Okey, beres. Okey, contoh 13 pun biasa cikgu cerita cikgu cerita. Okey, contoh 13 ni soalan ni sangat interesting. Okey, sangat interesting dan ada kemungkinan dia keluar SPM nanti ni. Soalan-soalan macam ni cikgu support lah. Okey, dalam rajah di sebelah trapezium AEFG ialah imej. So yang besar ni AEFG ni, yang besar ni adalah imej. Okey, bagi trapezium ABC di bawah satu pembesaran di A. So dia membesar dekat A.
Okey, diberi bahawa luas kawasan berwarna. So luas yang ni, kawasan warna ni 168. Okey, cari faktor skala. Okey, A tu faktor skala. Faktor skala apa formula dia? Image bahagi dengan objek. So untuk soalan ni, mana image? Mana yang dia bagi pada kita? So image ni yang besar ni. Ni adalah image yang besar. So berapa image dia? 20 tambah dengan 16, 36. Objek dia mana? Objek dia yang ni, yang kecil ni, per 20. So kecilkan 36 per 20. Tekan kalkulator. 36 per dengan 20. So pelajar akan dapat 1/4/5 ABC. Shift ABC 9 per 5. 9 per dengan 5 maksudnya dia pakai sifir 6 lah. Sifir 5. Ni 5 kali sifir 4 maksudnya 4 kali 9 36. So yang ni 4 kali 5. So 9 per 5 So setakat ni boleh pelajar? Boleh? Boleh Okey, sekarang ni luas trapezium. Luas trapezium AEFG. AEFG dia nak luas semua sekali. Yang dia bagi pada kita kawasan yang berwarna saja. Okey, dia nak luas semua sekali. Okey, macam mana kita nak cari luas semua sekali? So dekat sini kita tahu formula kalau luas untuk kongruen ni IK2O lah. Okey, image sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek. So image yang besar ni lah. Yang besar ni adalah image. Okey, so sekarang ni kita nak luas yang besar tu image tu maksudnya sekarang ni kita tahu cikgu andaikan kat sini X. Okey, maksudnya image sama dengan 168 tambah dengan X objek dia. Boleh macam ni? Pelajar faham kat sini? Pelajar faham tak? Sekarang ni dia bagi yang ni berwarna ni 168. So sekarang ni kita nak dapat image yang besar ni 168 tambah dengan X. Betul? Betul kat sini Okey, jadi pelajar kena faham. Maksudnya nak dapat image yang besar 168 tambah dengan X. Okey, seterusnya kita masuk dalam formula. Okey, image ni kita bawa dia masuk dalam ni lah. So maksudnya 168 tambah dengan X sama dengan K kuasa 2. K ni adalah faktor skala kat sini lah. Okey, 9 per 5 kuasa 2 darab dengan objek. So objek dia mana? Objek ni adalah X tu lah. Okey, adalah X. So dekat sini kita settlekan dia. Darab seperti biasa 168 tambah dengan X sama dengan 9 per 5. 9 per 5 kuasa 2 So cikgu buat kat sini 9 per 5 darab 9 per 5. So 81. 5 kali 5 25. So sama dengan 81 per dengan 25. 81 darab X 81X lah. Okey, so 25 buat pergi sebelah. Okey 25 bagi 11. So 25 darab 168. So cikgu 25 darab dengan 168. So kita akan dapat 4200. So kat sini 4200 tambah dengan 25x sama dengan 81x. So dekat sini boleh settle lah. 25 bagi sebelah lah, senang Jadi 4200 sama dengan 81x tolak 25x. So 81 tolak 25 tu tolak 25. So kita akan dapat 56x lah. Okay, 4200 sama dengan 56x. So 4200 bahagi dengan 56. So kita akan dapat x lah.
4200 bagi dengan 56. So kita akan dapat 75. So X ni adalah 75. Okey, soalan dia, X ni adalah 75. Jadi soalan dia luas trapezium yang besar lah. Macam mana nak dapat luas trapezium yang besar? 168 tambah dengan X dia 75. So luas trapezium tengok sikit mana trapezium AEFG AEFG sama dengan 168 tambah dengan 75. So kita akan dapat jawapan dia tambah 168. So pelajar akan dapat jawapan dia 143. Betul ke ni? Semula takkan 143 pula. 168 tambah dengan 75. So kita akan dapat 243. Okey, so settle untuk contoh 13. Mudah tak pelajar? Contoh 14. Okey, contoh 14 ni soalan dia menarik ya. Soalan dia sangat menarik. Okey, rajah di bawah menunjukkan suatu logo berbentuk segi empat tepat dilukis oleh seorang ahli persatuan STEM. So segi empat tepat kita tahu kat sini 15. So kita conteng sikit. Maklumat yang kita ada kita conteng. So kat sini 15, kat sini 12. Okey, pada hari keusahawanan sekolah persatuan STEM ingin menggantung spanduk pada gerai jualan mereka. Okey, so sekarang ni dia nak gantung spanduk pada gerai jualan mereka. Spanduk itu direka berdasarkan pembesaran ke atas logo. Okey, jika luas spanduk ialah 0.8 meter square. So dekat sini pelajar kena take note luas spanduk tu 0.8 meter square. Berapa ukuran panjang dan lebar spanduk dalam sentimeter. So dekat sini dia bagi meter. So dekat sini dia bagi sentimeter. First kali pelajar kena buat apa? Luas logo dulu lah. Kita cari luas logo dulu kita buat satu-satu. Kena faham soalan betul-betul Pelajar boleh, kalau tengok video cikgu, pelajar boleh pause lah. Boleh pause. Okey, fahamkan soalan, baru sambung. Okey, so sekarang ni kita tengok luas logo dulu Luas logo. Okey, 15 darab dengan 12. So kita akan dapat kat sini 180 unit dia sentimeter kuasa 2. Okey, ni luas logo. Pelajar kena tahu. Okey, luas spanduk. Luas spanduk berapa pelajar? Spanduk yang dibagi pada kita 0.8 meter kuasa 2. Okey, tukar kepada cm. Tukar kepada cm. Pelajar, macam mana kaedah mudah tukar kepada cm? Ada idea tak pelajar? Okey, pelajar kena mahir pertukaran unit lah. Okey, penting pertukaran unit ni sebab dalam silibus KSSM ni pelajar kena tahulah, pelajar kena tahu tukar unit. So 0.8 meter ni 10 kuasa 2 lah. So 10 kuasa 2 ni m meter kuasa 2. 2 kali 2 4 0.8 darab 10 kuasa 4. So alih titik 4 kali lah. 1, 2, 3, 4. So pelajar akan dapat 8000 cm kuasa 2. Tukar unit dia penting. So lepas kita dah dapat tukar unit, okey, so kita cari faktor skala lah. Okey, tadi faktor skala apa formula dia cikgu cerita? IK2O, betul? Pelajar? Halo, betul Okey, so sekarang ni kita nak cari faktor skala tu. Maksudnya K kuasa 2 sama dengan, jadi asal dia senang kan.
Cikgu ringkas, takut pelajar tak faham. So cikgu tulis balik image sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek. So K kuasa 2 kita bawa pergi sebelah. K kuasa 2 K sama dengan image bagi dengan objek. Betul kat sini boleh pelajar? Boleh So image dia berapa? Image dia adalah luas spanduk dia lah. So 8000 bagi dengan objek dia 180. So settlekan 800 bahagi 8, 800 bahagi 18, 800 per 18 faktor skala. Okey, kita ambil yang ni lah, 400 per 9 So K sama dengan 400 per dengan 9. So punca kuasa dia K. So punca kuasa 400 per 9. So 9 ni kita tahu 3 lah. Okey, jadi 20 per 3. So faktor skala pelajar kena tahu. Ni poin yang pertama. Okey, poin yang kedua pelajar. Poin yang kedua, kita dah dapat faktor skala dah. Boleh tak kita cari panjang sisi image? Okey, soalan dia kita tengok Okey, K sama dengan image bahagi dengan objek. Yang ni kena tahu juga. K dia dah ada. Kita dah ada. So 20 per 3. So sekarang ni kita nak cari panjang sisi image. So panjang sisi image bahagi dengan panjang objek sisi image. So objek dekat sini. Okey, so kat sini panjang dia 15. 15 panjang dia. Okey, ni adalah objek ni adalah objek. So image bagi dengan objek lah. Objek dia 15. Masuk terus 15. So dekat sini 15. 15 darab 20 bagi 3 So 20 darab dengan 15 bagi dengan 3. So kita dapat okey, 100. Betul ke ni? 15 darab dengan 20 okey, bahagi dengan 3. So kita akan dapat 100. So panjang dia 100 So image panjang dia kita dapat 100. Okey. So dekat sini pelajar tengok kat sini. So kat sini objek dia 15. So image dia, panjang image dia kat sini ni adalah 100. Okey, so settle dekat sini. So boleh cari tak lebar dia? Boleh cari tak lebar dia? Boleh. Kaedah yang sama. Ataupun kita boleh cari guna formula luas sepanduk tu. Panjang darab lebar darab tinggi. So cikgu lukis kat tepi ni lah. So luas sama dengan panjang darab dengan lebar. So luas dah ada, panjang dah ada, lebar tak ada. So luas dia 8000 bagi dengan panjang dia 100. So dapat lebar, potong. So lebar dia 80. So kat sini adalah 80. Okey, so kita dah menjawab soalan dia. So soalan dia tanya berapa panjang, berapa lebar. So panjang dia adalah 100 cm. So kena take note balik lah, kena tulis balik. So panjang 100 cm, lebar 80 cm. Okey, so settle. Setakat ni boleh belajar? Boleh?
kita pergi kepada part yang seterusnya, part yang sangat penting, gabungan transformasi. Gabungan transformasi. Yang ni pelajar dah belajar di menengah rendah, dan bila menengah atas ni kita akan upgrade lah. Okey, gabungan transformasi AB bermakna kita kena cari B dulu. Okey, baru cari A. Ni first, yang ni second. Okey, so dekat sini kita kena tahulah, yang ni simple punya flowchart dia lah. Okey, so kita tengok contoh yang ke-15. Okey, contoh 15. Rajah di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada satu satah kartis di bawah transformasi. So dekat sini dia ada translasi, dekat sini dia ada putaran dan pembesaran. Tentukan imej bagi setiap segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2. A yang mana? A yang ni ni adalah objek, sebab dia nak tentukan imej. So kita tahu A tu bentuk dia macam ni. Ni A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2. Maksudnya kita cari P yang pertama. P yang pertama translasi 31. 31 ni yang mana pelajar? 3 tu apa? Ajar. 3 tu apa? X. Yang ni Y. Betul? Ke terbalik cikgu ni? So dekat atas ni 3 ni adalah X, yang bawah ni adalah Y. So bermakna kalau segitiga dia macam ni, kalau kita ambil titik ni, so titik ni akan bergerak 1, 2, 3. So dia akan gerak nak atas 1. Okey, ni titik ni, yang ni pun sama, 1, 2, 3. So 1, so dia akan dapat macam ni. Yang ni pun sama, 1, 2, 3 nak atas 1. So pelajar akan dapat imej yang pertama ni, yang warna biru ni lah. Ni imej yang pertama, yang warna biru ni. Okey, lepas tu dia 2 kali, P lagi sekali, P lagi sekali, objek yang sama lah, 1, 2, 3 nak atas 1. So yang ni pun sama, 1, 2, 3 nak atas 1. Yang ni pun sama, 1, 2, 3 nak atas 1. So kita akan dapat objek yang warna hijau ni. Ni adalah jawapan dia, T. Boleh tentukan imej A. So untuk A ni kita dapat T. Mudah je. Okey, so yang kedua pelajar tengok RQ. RQ kita cari apa dulu pelajar? Baru tadi cerita B tu RQ, cari Q dulu. Titik A ni kita cari Q dulu. So Q dia apa dia? Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3, 4. So kena cari titik 3, 4. Mana 3, 4? 3, 4. So kat sini. Okey, putaran lawan arah jam pada pusat 3, 4. So dia kena cantum bucu ni. Okey, lepas tu dia lawan arah jam. So kita tahu automatik dia pusing ke sini. So biasanya kita akan pakai jangka lukis lah. So pelajar boleh lukis macam tu. So dapat satu titik. Yang ni pun sama juga. Yang ni ke sini. So yang ni cantum 90 darjah. So akan dapat titik macam tu lah. Okey. So bila dia berputar, so bila putaran kita tengok kat sini lah. Cikgu bagi jawapan siap-siap Okey, so dekat sini ni dia berputar dekat 3, 4. So kita akan dapat macam ni. Okey, sama juga titik ni pun cantum lagi. So kita akan dapat. Okey, lepas tu kita cantum lagi. So kita akan dapat A prime yang pertama ni lah. Ni A prime ni. Ni A prime. So kita akan proses dia macam tu. So kita dapat macam ni. Okey, lepas kita dapat yang ni, dia pergi yang kedua. Dia kata apa? Pembesaran faktor skala 2 pada pusat 08. So jawapan yang kita dapat tadi tu kita cantum kepada 08. So jawapan kita dapat
Semua garis ni cikgu buat warna merah ni So yang ni titik kita dapat ni, kita mesti cantum kepada titik 08. So cantum je semua bucu dia. Cantum je semua bucu dia. Semua bucu So sepatutnya straight sini ni. Okey, bila cantum semua bucu dia, faktor skala 2, kita boleh kira dia lah 2 kali ganda. So kita akan dapat jawapan dia dekat titik A. Jawapan dia So jawapan last kali titik yang ni lah A 2 kali. So kalau dalam gambar ni jawapan dia adalah W lah. Okey, untuk B ni adalah W. Mudah je. Okey, setakat ni boleh follow pelajar. Okey, kita bincang satu lagi contoh. Contoh 15. Okey, contoh 15 settle. Contoh 16. Sama juga gabungan transformasi. So mesti cari yang belakang dulu. Lepas tu mesti cari yang depan. Okey, cari yang belakang. Dalam rajah trapezium G. So dia nak yang G ni. Okey, G ialah image bagi suatu objek di bawah gabungan transformasi. Kalau image G, kita cari V dulu. V itu apa dia? Putaran 180 darjah pada asalan. Okey, maksudnya putaran 180 darjah pada asalan. So macam ni tercantum bucu dia. So kita akan dapat objek dia dekat sebelah tu, image dia dekat sebelah. Okey, lepas tu dia pantul. Dia pantul pula pada garis Y sama dengan 1. So Y1 kat sini. Yang ni dia pergi ke sini, dia pantul. So jawapan dia automatik F. Pelajar dapat. Okey, boleh belajar kat sini Betul tak jawapan dia F nombor 16 ni. Okey, so macam ni. Okey, F ke? Sekejap, mana A? W di bawah. Okey, G, yang ni G. Okey, dia di bawah VW WV, so mesti V dulu. V tu putaran 180 darjah, lepas tu dia reflect. So dia akan dapat objek dia. Betul kat sini F. Okey, yang ni dia pantul ke sini, dia reflect ke sini. Okey, so seterusnya untuk yang B, pelajar tengok yang B pula. VT. VT kita cari T dulu. Okey, maksudnya T objek G di bawah gabungan T. T itu adalah pembesaran pada pusat 14. Okey, so bila dia kata pembesaran pada pusat 14, so mana 1 ke sini, 1 ke sini 4. Okey, dengan faktor skala negatif 2. So negatif 2 kita tahu dia bila faktor skala negatif ni, image ni dia akan duduk kat seberang ni lah. So dia akan duduk kat sini. Okey, lepas tu dia V. V ni putaran 180 darjah daripada asalan. So dia tetap dapat ke sebelah juga So kita tengok gambar dia, macam mana gambar dia jadi. Okey, kat sini. Okey, pelajar boleh faham tak yang ni? So yang ni first kali dia reflect kat sini. So jawapan dia macam ni. Pelajar boleh faham tak kat sini? Cuba cerita sikit, yang faham tak gambar ni? Yang ni okey, di bawah penjelmaan V. Okey, V tu yang dekat sini lah. V tu adalah putaran 180 darjah pada asalan. Okey, dia berputar 187 pada asalan. So dapat yang ni. So dia buat V dulu Okey, lepas tu baru dia buat T. So akan dapat gambar dia macam ni lah. Okey, so setakat ni boleh pelajar respon sikit? Boleh tak? Ke pening-pening lagi soalan ni? Sebab ni dia bagi image. Okey, Tadi kan cikgu kata dia kena buat belakang dulu. ya, itulah dia berbeza dengan cikgu punya idea
Sebab kalau kita tengok dekat atas ni, dekat nota dia yang diberi, dia memang macam tu format periksa. Okey, sekejap. Dekat sini gabungan transformasi AB bermaksud B dulu, baru A. Bermaksud transformasi B diikuti dengan A. Sepatutnya belakang dululah. Okey, dia sebenarnya kalau dalam format SPM, pelajar buat mana-mana dulu pun tak apa sebenarnya. Jawapan dia tetap sama. Jawapan dia tetap sama. Dia sepatutnya dia kena buat belakang dulu ni, baru dia buat yang ni. Baru clear lah. Baru clear. Boleh pelajar? Boleh Dia sebenarnya kalau pelajar buat depan dulu, buat belakang pun dapat jawapan dia. Tapi pelik lah. Dia secara terbalik lah. Okey, kita tengok. Ni gambar. Ini yang tadi Okey, kalau titik kita tengok titik dia. So kita tengok contoh 17 last Okey, kalau AB ni, cikgu cerita kita buat apa? B dulu, betul? Betul Kita buat B baru kita buat A. Okey, raja di sebelah menunjukkan titik P dan titik Q. So kita ada dua titik. Okey, dia bagi transformasi A negatif 52, pantulan B ni pantulan pada garis Y sama dengan X, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 58. Tentukan imej bagi titik P. So sekarang ni kita nak imej titik P. Okey, so titik P di bawah penjelmaan AB. So kita mesti buat B dulu. Kita buat B dulu. So B tu apa dia? Pantulan pada garis Y sama dengan X. Y sama dengan X mana? Kat sini lah. Ni Y sama dengan X. Macam mana kita dapat ni? Kalau X1, Y1. Kalau X2, Y2. So X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. So ni adalah garisan dia. Ni Y, garisan Y sama dengan X. Pelajar kena tahu. So sekarang ni kalau B, imej bagi titik P gabungan transformasi AB pantulan pada garis Y sama dengan X. So yang ni dia pantul, automatik kita dapat jawapan dia kat sini. So jawapan dia adalah 46. 46. Okey, lepas B baru kita buat A. Kita buat A. A tu adalah translasi negatif 52. So yang ni kita tahu X, yang ni kita tahu Y. So kalau kita buat negatif 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Sebab dia negatif dia ke kiri naik atas 1, 2. So jawapan dia negatif 1, 8. Okey, yang ni untuk A1. Betul tak jawapan dia Cikgu ada salin tak? Okey, ni jawapan dia negatif 1, 8. So sepatutnya dia buat B dulu lah. Yang ni dia buat B dulu Betul pelajar? Halo? Baru dia buat A. Dari segi logiknya lah, Cikgu rasa ni something wrong lah soalan ni. Dia sepatutnya macam tu. W, V, patutnya V dulu baru W. V dulu baru W, tapi dia buat W dulu baru V Okey, sepatutnya macam tu lah. Sepatutnya macam ni cerita dia. Boleh pelajar? Boleh. Okey, so kalau BC pelajar, kalau BC kita cari B dulu baru C Okey, so kita buat sama-sama. So P, okey, titik. So titik P, C dulu C yang belakang tu. C tu apa dia? Pantulan 90 darjah ikut arah jam pada pusat 58. So yang ni cuba padam dulu, tak ada kaitan. Okey, so sekarang ni dia kata putaran pada imej. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 58. So kena cari dulu titik 58. Mana 58? So 58 kat sini. Okey, so kita cantum kita cantumkan dia. Lepas tu dia kata putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, maksudnya dia ikut arah jam, dia pusing sini lah 90 darjah. So kita boleh lukis lah
Pelajar boleh ambil pembaris, pelajar boleh tarik macam ni. Okey, confirmkan dia tu 90 darjah lah, 90 darjah. So kalau kat sini 4 titik, so kat sini pun 4 titik juga. So kita akan dapat kat sini. Okey, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 58. So kita dapat jawapan yang pertama dia berapa ni? 17. So 17. Okey, lepas C baru B. B tu apa dia? Pantulan Y sama dengan X. So mana garisan Y sama dengan X tadi? So yang ni lah. Okey, garisan yang kita dapat ni jangan 1, 2, 3. So 1, 2, 3. So dia pantul, dia akan dapat macam ni. Jawapan dia 71. Okey, betul tak jawapan dia? Kita semak jawapan dia 71. Okey, ni 71 pelajar dia cari yang belakang dulu, baru dia cari yang depan. So kita dapat jawapan dia 71. Boleh? Boleh belajar? Boleh. Okey. So yang ni sama je kaedah dia. Sekejap cikgu pergi sekali lalu. Okey, contoh 18 pun sama juga, cuma beza dia di objek lah. Okey, kalau titik mudah kalau objek pelajar kena master lah. Okey, macam mana dia translasi, macam mana dia reflect Okey, sikit lagi. So kalau soalan 19 ni, okey, kita buat contoh 19 sikit. Last berapa kali last lah. So dari segi logiknya, E prime ialah image bagi yang ni, gabungan transformasi ST. So ST mesti T dulu baru S lah. Okey, so perihalkan T tu apa dia? Yang ni macam mana jadi macam ni? S tu macam mana? Okey, so kita tengok kita tengok jawapan dia. Ada jawapan dia, cikgu tak buat Okey, sebab dia mudah sekejap. Okey, transformasi. So sekarang ni soalan dia macam mana objek ni jadi macam ni lah. Jadi macam ni. Okey, first kali dia reflect dulu. So dia akan jadi macam ni lah. Okey, so dia bukan reflect, dia berputar dulu. Putaran 180 darjah pada pusat negatif 26. So lepas dia berputar tu, okey, lepas dia berputar dia jadi macam ni lah. Ni putaran dia. Okey, lepas dia berputar, lepas tu baru dia pembesaran. Yang ni pembesaran ni senang pembesaran pada pusat dekat sini lah. Okey, pada pusat 16. Okey, faktor skala mesti image bagi objek lah. So 2 bahagi 1. So 2 faktor skala 2. Dia macam tu, ST tu. Yang ni pelajar kena ada kemahiran lah. Kena ada kemahiran macam mana yang ni jadi macam ni. Automatik pelajar tahu. Okey, dia berputar dulu. Okey, lepas putar dia membesar lah. Okey, yang kedua yang B. Seterusnya perihalkan satu transformasi tunggal. Okey, yang setara dengan gabungan ST. So macam mana yang ni jadi macam ni? Okey, tunggal maksudnya sekali jalan saja. Okey, so tunggal, so dicantum lah. Dicantum dulu. So dicantum, yang ni macam mana jadi macam ni. So terus dicantum setiap bucu tu, dia akan dapat pusat dia lah. Okey, faktor skala negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab objek dia terbalik. Okey, kenapa image dia besar? Sebab dia lebih besar, lebih kecil daripada negatif 1. Okey, so dia akan jadi macam ni. Yang ni kalau transformasi tunggal. Okey, kalau macam ni, ni gabungan transformasi. Maksudnya 2 kali gerak baru dapat jawapan dia. Boleh belajar Boleh. Okey, rasanya itu sajalah untuk hari ni.
Dah pukul 12. Kesian ke? Ya. Okey, tanya soalan. Kalau yang jawapan D dengan S tu kita tertukar, Tertukar tak apa, tak ada masalah. Dia tetap betul. Dia tetap betul. S tadi ST tadi boleh. Kita terbalik boleh, tak ada masalah. Ada dia sebenarnya dia atas pelajar sebenarnya. Ada setengah pelajar dia besar dulu baru dia berputar. Boleh, tak ada masalah. Ada pelajar putar besar. Ikut flow. Dia depend pada pelajar yang ni sebenarnya. Soalan transformasi Ya, cikgu tutup sikit. Okey, so sekarang ni untuk yang last ni banyak jawapan banyak jawapan. Tak semestinya pelajar fix pada jawapan yang ada dalam buku teks. Macam ni berputar dekat titik negatif 26, so pusat pembesaran dia 16. Okey, kalau ada setengah pelajar dia berputar dekat titik kat sini je negatif 56, so dia berputar macam ni. So automatik dia sebenarnya kat sini dia ada pasangan dia lah. Ni cikgu dah buat. Kalau negatif 56 pasangan dia yang ni. Okey, kalau dia berputar dekat negatif 26, pasangan dia pembesaran dia 16. So depend pada pelajar. Okey, rasanya itu saja untuk hari ini. Okey, cikgu harap video cikgu membantulah. Kelas cikgu membantu hari ini. Boleh pelajar Boleh? Okey, so itu saja daripada cikgu. Terima kasih yang join kelas cikgu. Sebenarnya kelas ni percuma ditaja oleh Parlimen IM lah. Itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum.